Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Februari bersama saya Nazira Syarinat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Perdana Menteri bangga dengan pasukan penyelamat Malaysia di Turki. Juga rakyat Malaysia bantu proses ke bumi mangsa gempa bumi. Kerosakan akibat gempa di Turki lebih teruk berbanding apa yang dilapor dan dilihat di media. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia bersedia untuk meringankan beban yang ditanggung Turki. Dari Gaziantep, wartawan Zaim Zamani ada butirannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbang ke Turki bagi bertemu Presiden negara ini, Recep Tayyip Erdogan, hari ini sempat meninjau lokasi runtuhan di Nurdak, Gaziantep. Beliau melihat sendiri kemusnahan kediaman di kawasan ini. Lokasi ini juga merupakan tempat anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ditugaskan untuk menggerakkan operasi mengesan mangsa di bawah runtuhan. Kerosakan yang tentunya lebih buruk daripada apa yang kita jangka atau lihat dari laporan media. Tetapi saya bangga sekali dengan pasukan kita, SMART, bomba kesihatan, APM yang telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, dibanggakan. Dan Gubernur dengan Wakil Gubernur di sini menyatakan bahawa pasukan kita itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dan beliau dalam pada itu turut mendoakan agar beban mangsa diringankan dan Malaysia akan menyalurkan 30 juta ringgit kepada Turki. Datuk Seri Anwar turut berkesempatan meninjau tapak operasi My Team Relief Malaysia di Nurdak, Gaziantep yang menempatkan 140 anggota mencari dan menyelamat Malaysia. Beliau turut mendengar taklimat operasi, melihat peralatan digunakan selain beramah mesra dengan petugas Barisan Hadapan Malaysia. Selepas lebih seminggu menggerakkan operasi mencari dan menyelamat, keletihan mula dirasai sebahagian anggota mencari dan menyelamat Malaysia. Lawatan Perdana Menteri ke tapak operasi My Team Relief pada hari ini secara langsung memberikan sutikan motivasi dan senyuman kepada para anggota SMART untuk mereka terus menggerakkan operasi mencari dan menyelamat dan menemui lebih ramai mangsa di bawah tapak runtuhan. Dari Gaziantep, Turki, laporan Zaim Zaman dan juru kamera Nur Nazir Hafiz Japridin untuk Berita Al-Hijrah. Selepas itu, Perdana Menteri dan delegasi negara ke Ankara bagi menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia bagi menunjukkan sokongan moral kepada negara yang dilanda gempa bumi itu awal minggu lalu. Datuk Seri Anwar berlepas ke Turki semalam bagi menyatakan sokongan moral kepada Erdogan dan rakyat negara itu yang dilanda gempa bumi awal minggu lalu sehingga mengorbankan puluhan ribu nyawa. Perdana Menteri diberi sambutan rasmi oleh Kerajaan Erdogan. Lawatan sehari Anwar itu turut disertai Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Amrizan Muhammad Ali, Duta Malaysia ke Turki Sazali Mustafa Kamal dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amaran Muhammad Zin. Pengurusan jenazah antara bahagian yang terlalu sibuk dan perlu dilaksanakan 24 jam tanpa henti disebabkan jumlah mangsa korban gempa bumi yang tinggi. Tanpa mengira waktu, jenazah akan dibawa ke pusat pengurusan jenazah tempatan untuk diuruskan kemudian dikebumikan secepat mungkin. Wartawan Zaim Zamani yang ke pusat pengurusan jenazah di Nurdak, Gaziantep, Turki ada butirannya. Ini adalah lokasi pengurusan jenazah mangsa gempa di Nurdak, Gaziantep. Dari luar, keadaan nampak tenang. Namun di bahagian dalamnya, suasana suram dan ada kaki tangan yang tanpa henti menguruskan jenazah-jenazah mangsa gempa.
Apa yang memilukan dan menguji emosi anggota pengurusan jenazah ialah banyak jenazah yang dibawa bukan dalam keadaan yang sempurna. Kekuatan jiwa amat diperlukan untuk tugasan ini. Bagi meringankan beban kaki tangan pengurusan jenazah di Nurdak ini, anggota Misi Kemanusiaan Gempa Turkiye Syria, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM hadir menghulurkan sumbangan tenaga. Anggota misi membantu memotong dan menyusun kain kafan serta kerja-kerja lain yang diperlukan. Dan hari ini kita memenuhi tanggungjawab fardu kifayah sama Muslim, di mana kita dapat bersama-sama dalam membantu pengurusan jenazah mereka yang terkesan, terutamanya jenazah yang berjaya dikeluarkan daripada runtuhan daripada bangunan lah. Alhamdulillah, di samping kita membantu kerja-kerja kemanusiaan seperti menyediakan makanan panas, selimut tebal kepada mangsa, kepada keluarga mangsa, kita dapat juga memenuhi tuntutan lain termasuk membantu keluarga dalam pengurusan jenazah walaupun. Pun begitu, tugasan memandikan jenazah mangsa gempa tidak dilakukan anggota misi kerana ia hanya diuruskan warga tempatan. Selain perkara itu dianggap sensitif. Selepas dimandikan, jenazah akan disolatkan kemudian dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Mangsa gempa kebanyakannya akan disemadikan dalam satu liang lahat yang besar. Dalam pada itu, Adli memaklumkan MAPIM membantu menyumbang kain kafan dan kit pengurusan jenazah kepada pusat-pusat pengurusan jenazah di Turkiye. Orang ramai yang ingin menyumbang dalam misi kemanusiaan MAPIM di Turkiye dan Syria boleh layari maklumat tertera. Laporan Zaim Zamani dan juru kamera Nur Nazir Hafiz Japridin dari Gaziantep, Turki untuk Berita Al-Hijrah. Selepas 212 jam tertimbus, wanita warga emas berusia 77 tahun ditemui masih hidup di bawah runtuhan bangunan di Adiyaman, Turkiye. Fatma Gunggor ditemui pasukan penyelamat pada hari ke-9 operasi mencari dan menyelamat susulan gempa bumi yang melanda negara itu. Penemuan Fatma dianggap sebagai satu keajaiban ketika operasi SAR berdepan detik sukar dan harapan untuk menemui mangsa hidup amat tipis. Fatma kemudian dibawa ke hospital selepas ditarik keluar daripada runtuhan. Ketika angka kematian melepasi 40,000 nyawa dengan lebih 35,000 daripadanya di Turkiye, operasi SAR yang mencabar berhasil apabila turut menemukan lebih ramai mangsa gempa bumi yang masih hidup. Sebelum ini, pakar menjangkakan jarang untuk menemukan mangsa masih hidup selepas hari ke-5 hingga ke-7. Bagaimanapun, ia bergantung kepada tahap kecederaan, akses kepada udara serta faktor cuaca. Semalam, media Turkiye melaporkan 2 orang diselamatkan daripada runtuhan di wilayah Kahramanmaraş yang merupakan pusat gempa bumi itu selepas 198 jam bencana melanda. Manakala di Hatay, seorang wanita berusia 25 tahun ditemui masih bernyawa selepas tertimbus selama 180 jam. Abir dibawa segera ke Hospital Medan dan diberi bantuan pernafasan. Doktor kecemasan bertugas menyifatkan ia satu keajaiban memandangkan runtuhan bangunan yang berlaku akibat gegaran itu amat dahsyat. Hospital Medan Malaysia HMM melalui Upstalite 2 memulakan operasinya di Turki hari ini mengikut perancangan. HMM dengan kekuatan 106 pegawai dan anggota beroperasi di Celihan Adiyaman, iaitu kawasan paling teruk terjejas akibat gempa. HMM yang dikelola Angkatan Tentera Malaysia itu turut berkongsi di Facebook My Joint Force telah menerima pesakit pertama yang merupakan pengidap asma. Panglima Angkatan Bersama yang juga peneraju Upstalite 2, Lieutenant General Datuk Nur Muhammad Akmal Muhammad Dum berkata, operasi Hospital Medan akan memberi khidmat perubatan kepada mangsa gempa bumi serta menawarkan perkhidmatan bagi tahap 1 dan 2 termasuk prosedur pembedahan. HMM mula didirikan sejak Ahad lalu namun berjaya beroperasi mengikut perancangan walaupun berhadapan beberapa kekangan termasuk cuaca yang sangat sejuk. Pasukan pertama HMM Upstalite 2 ini mula digerakkan dari Pangkalan Subang menaiki pesawat Airbus A400M TUDM ke Gaziantep, Turkiye Jumaat lalu sebelum pasukan kedua menyusul 2 hari kemudian.
Starlight 2 diaktifkan selepas kerajaan Turki memohon bantuan daripada Malaysia untuk membantu mangsa gempa bumi. Sebelum ini, HMM menerusi Starlight 1 pernah dilaksanakan di Cox's Bazar, Bangladesh pada 2018 bagi membantu pelarian Rohingya dari Myanmar yang lari ke Bangladesh. Penalti hingga RM50,000 jika cetak Al-Quran tiada perakuan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran LPPPQ. Cadangan tersebut antara rang Undang-Undang Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023 yang dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Rang undang-undang yang bertujuan meminda Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 itu mencadangkan peningkatan jumlah penalti maksimum kepada RM50,000 daripada RM10,000 serta menaikkan hukuman maksimum penjara dari 3 tahun ke 5 tahun. Rang undang-undang itu juga bagi menaikkan penalti untuk kesalahan mencetak atau menerbitkan sesuatu teks Al-Quran yang berbeza dengan ayat-ayat Al-Quran yang diperakui betul oleh LPPPQ. Jika sabit kesalahan, denda tidak lebih RM50,000 berbanding RM20,000 sebelum ini. Selain itu, ia juga memberi mahkamah kuasa untuk memerintahkan pelucut hakkan sesuatu teks atau bahan Al-Quran yang tidak mengikut kaedah penulisan yang ditentukan LPPPQ. Rang undang-undang itu juga memasukkan seksyen baharu bertujuan memberi LPPPQ kuasa untuk mengeluarkan garis panduan atau arahan sebagaimana yang difikirkan sesuai untuk mengawal selia pencetakan, pengimportan, penerbitan, penjualan, pengedaran, pelupusan, penterjemahan atau pentafsiran teks atau bahan Al-Quran. Pegawai tugas kepada Perdana Menteri Zamri Zainal Abidin dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang baharu. Lantikan berkuat kuasa 15 Februari itu adalah bagi menggantikan Tuan Kamarul Arif Tuan Soh yang sebelum ini berkhidmat di badan dakwah berkenaan sejak 2019. Yadim melalui satu kenyataan memaklumkan sebelum dilantik sebagai pegawai tugas khas kepada Perdana Menteri, Zamri pernah menjawat jawatan Setiausaha Kanan kepada Exco Agama Islam di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Beliau yang juga lulusan Universiti Al-Azhar pernah menjadi pegawai khas Hal Ehwal Islam kepada mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sebelum itu, beliau pernah menjadi penerbit rancangan kanan Radio IKIM FM di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Pengalaman beliau dalam pentadbiran Hal Ehwal Islam dan usaha dakwah diyakini akan dapat memacu Yadim selaku agensi peneraju gerakan dakwah untuk terus menyebar luas rahmat Islam selaras dengan hasrat Malaysia Madani sebagai langkah mengangkat martabat negara dan dihormati semula sebagai negara makmur. Beli sayur rahmah, jimat belanja. Bila bertemu kembali, Kementerian Kesihatan nafi kejadian pesakit mental menikam pesakit lain berpunca daripada kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital Selayang. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan pesakit mental boleh bertindak di luar jangka di mana-mana tempat sekalipun. Beliau berkata prosedur operasi standard SOP menguruskan pesakit mental yang dibawa oleh anggota polis untuk mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan perlu diperkemaskan bagi mengelak situasi luar jangka membabitkan golongan itu berulang. Katanya jika pesakit psikiatri terganggu fikiran, bukan di hospital pun, dia akan bermasalah juga. Dalam kejadian malam tadi, seorang pesakit yang menunggu untuk menerima rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital Selayang ditikam seorang pesakit yang mengalami masalah psikiatri. Mangsa yang cedera disahkan dalam keadaan stabil. Difahamkan mangsa yang menghidap demam denggi datang ke hospital berkenaan bagi mendapatkan rawatan sebelum dia diserang. Pemilik gudang melecur selepas gudang penyimpanan jerami miliknya di Kampung Batu Empat Sanglang musnah dalam kebakaran hari ini. Pemilik premis Azli Cik Ahmad 44 tahun berkata, dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu juga menyebabkannya mengalami kerugian lebih RM100,000. Menurut Azli, kebakaran memusnahkan hampir keseluruhan jerami yang berada di dalam gudang terbabit. Ketika itu, dia bersama 4 lagi pekerja sedang melakukan kerja kimpalan besi dinding gudang. Tiba-tiba percikan api kimpalan itu jatuh ke atas jerami dan terus mengakibatkan kebakaran.
Azli bersama pekerja lain cuba memadam api namun gagal kerana ketika itu angin kencang menyebabkan api merebak dengan cepat. Bila itu saya tengah buat kerja-kerja perbaikan pulih lah apa ni tiba-tiba api daripada kerja-kerja saya tu terkena pada inilah bahan simpanan tu. Dan api mula merebak. Saya cuba selamatlah daripada merebak tu menggunakan forklift. Tiba-tiba forklift pula tersangkut. Bila tersangkut tu api tambah marak dan terperciklah kena pada tangan saya ni, mengalami keadaan melecur sedikitlah. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jitra Penolong Kanan Penguasa Bomba Bustan Karudin berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.21 pagi dan sepasukan anggota bersama jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Api berjaya dikawal daripada merebak ke kawasan rumah yang terletak 100 meter daripada gudang terbabit. Kebakaran turut memusnahkan 2 buah kenderaan iaitu sebuah forklift dan juga sebuah motosikal. Selain daripada itu, pasukan bomba juga menerima bantuan daripada bomba sukarela, 3 buah pasukan bomba sukarela dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Arau dianggotai oleh hampir 33 orang anggota. Beliau berkata api berjaya dikawal jam 12.30 hari dan siasatan awal mendapati gudang terbabit musnah hampir 60%. Peniaga makanan di Perak yang berhasrat menyediakan sajian menu rahmah kini boleh mendapatkan bekalan sayur-sayuran segar dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Pengarah Fama Negeri Nur Syam Ramli berkata, melalui program jualan terus dari ladang JTDL, Fama menawarkan harga jualan lebih rendah kepada peniaga yang berhasrat menyediakan menu rahmah. Saya rasa untuk menyokong inisiatif menu ramah ni kan, pihak peniaga boleh mendapatkan bekalan teguh daripada ladang. Maksudnya sekarang ni lah kan, siap daripada pasar borong yang maybe harga lebih tinggi tu dapat daripada ladang, dan bila kos tu dapat dikurangkan di peringkat ladang, jadi menu ramah ni maybe kita boleh sokong dengan menyediakan produk-produk yang sesuai lah kan. Menurut Nur Syam, program JTDL memberi nilai penjimatan sehingga lebih 30% berbanding harga pasaran. Katanya pelbagai jenis sayur seperti kangkung, sawi, tomato, bendi dan terung dapat dibeli dengan penjimatan sehingga RM2 untuk peniaga makanan yang berhasrat untuk membeli. Jelas beliau, 18 lokasi dipilih untuk mengadakan JTDL setiap minggu, antaranya di Pasar Tani Stadium Ipoh, Pasar Tani Kuala Kangsar, Pasar Tani Kekal Lekir dan Agrobazar Rakyat Terung. Nur Syam berkata kerjasama juga dibuat dengan usahawan tani untuk membekalkan sayur-sayuran segar dan berkualiti. Katanya sayur-sayuran segar tersebut akan dikumpul di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng dan peniaga makanan juga boleh membeli di situ. Peniaga makanan menu rahmah yang berminat untuk mendapatkan sayur-sayuran segar serta murah boleh menghubungi Fama di RTC Gopeng. Seorang orang kurang upaya fizikal menjadi penerima pertama rumah kurniaan Yayasan Sultan Abdullah Yasa. Rumah yang terletak di Kampung Tanjung Pulai Pekan itu bernilai RM150,000 dan ia antara yang pertama berkonsepkan mesra orang kurang upaya OKU kurniaan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang di-Pertuan Agong berkenan menyerahkan kunci rumah kurniaan Yasa siang tadi. Baginda menyerahkan rumah itu kepada Muhammad Khairi Osman, 47 tahun, ekoran rumah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT yang didiaminya sebelum ini kerap dinaiki air ketika musim tengkujuh. Pembinaan berkeluasan 660 kaki persegi itu disiapkan dalam tempoh 2 bulan setengah dan mempunyai ruang niaga 3 bilik, sebuah bilik air dan laluan khas OKU. Baginda meluangkan masa beramah mesra dengan penerima kediaman dan meninjau rumah setingkat berkenaan selain turut mengurniakan sumbangan kepada 15 penerima yang juga merupakan penduduk setempat. Sementara itu, Muhammad Khairi yang merupakan OKU fizikal sejak lahir menzahirkan rasa bersyukur atas keprihatinan baginda dalam mengurniakan rumah beserta ruang niaga buat dirinya sekeluarga. Menurut Khairi, tidak hanya kediaman, malah kedai runcit yang diusahakannya juga sebelum ini turut terjejas apabila musim tengkujuh. Dia masa terus apabila dia sembang dengan saya dalam kedai itu, terus dia cakap macam tu. Saya pun terkejut jugalah. Ingatkan dia sama-sama biasa gitu je. Jadi dia terkeluar pada bulan dia, saya nak bagi awak rumah, awak nak tak? Jadi saya pun terkejut. Daripada situ. Dia kata, ya Allah besarnya rezeki mana Tuhan bagi saya dengan bertemunya dengan tuanku sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
Lebih 4.2 juta jemaah tunai umrah dalam tempoh 8 bulan. Laporan luar negara, bayaran antara 150 hingga 300 baht akan dikenakan ke atas setiap pelancong asing yang mengunjungi Thailand bermula 1 Jun. Keputusan yang dibuat Kabinet Thailand itu bagi membantu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan tempat tarikan pelancong serta pelindungan insurans pelancong. Timbalan jurucakap kerajaan berkata 300 baht iaitu bersamaan RM38.45 akan dikutip daripada pelawat yang tiba melalui udara, manakala 150 baht bersamaan RM19.25 daripada pengembara yang masuk melalui sempadan air dan darat. Bayaran itu bagaimanapun dikecualikan buat pemegang pasport Thailand, pasport diplomatik, permit kerja dan permit kerja khas untuk profesional tertentu serta kanak-kanak di bawah umur 2 tahun dan penumpang transit. Pelawat yang masuk dan keluar pada hari yang sama juga dikecualikan. Thailand menjadi antara 40 negara di dunia yang mengenakan bayaran kemasukan daripada pelancong asing, namun menjadi negara pertama yang menggunakan kutipan itu untuk manfaat pelancong. Bayaran itu akan digunakan untuk membantu mengembangkan lagi industri pelancongan, insurans untuk pelancong asing sepanjang berada di negara itu. Thailand dalam masa sama menanggung kos perubatan antara 300 dan 400 juta baht setiap tahun untuk rawatan pelancong asing di hospital awam. Taufan Gabriel yang membadai utara New Zealand meragut sekurang-kurangnya 4 nyawa. Skala kemusnahan juga disifatkan dahsyat dengan lebih 10,000 kediaman musnah selain jalan utama dihanyutkan banjir. Mangsa maut termasuk seorang wanita yang rumahnya dihempap tanah runtuh di Hawke's Bay dan seorang lagi mangsa dipercayai anggota bomba sukarela yang terperangkap di sebalik runtuhan rumah. Pihak berkuasa hari ini berjaya menyelamatkan mangsa yang terkandas di bumbung rumah dengan menggunakan helikopter. Komunikasi turut terputus dan dilaporkan lebih 140,000 orang masih kekal tanpa bekalan elektrik. Taufan Gabriel terbentuk di luar pantai timur Laut Australia di Laut Karang pada 8 Februari sebelum melanda Pasifik Selatan. Ia membadai pantai utara New Zealand Ahad lepas dengan membawa angin ribut 140 km sejam. Semalam pihak berkuasa mengumumkan darurat buat kali ketiga dalam sejarah negara selepas serangan Christchurch 2019 dan pandemik COVID-19. Kemusnahan yang teruk di bandar terpencil dijangka mengambil masa beberapa minggu untuk pulih. Lebih 4.8 juta umat Islam telah menunaikan umrah di Makkah, Arab Saudi sejak musim umrah bermula pada 30 Julai tahun lepas. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerusi laporan statistik yang dikeluarkan hari ini berkata, daripada jumlah itu seramai 4.3 juta jemaah antarabangsa telah kembali ke tanah air masing-masing, manakala lebih 500,000 lagi masih berada di negara berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan ketibaan sebanyak 4.3 juta jemaah menggunakan laluan udara, manakala 507,430 ketibaan jemaah menerusi laluan darat. Hanya 3,985 pergerakan jemaah direkodkan menerusi laluan laut. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi baru-baru ini telah mengumumkan umat Islam yang memiliki visa lawatan peribadi, ziarah dan pelancongan termasuk jenis lain yang membenarkan kemasukan ke Arab Saudi boleh mengerjakan ibadah umrah, melakukan ziarah dan menunaikan solat di Raudah selepas membuat tempahan slot melalui aplikasi Nusuk. Tempoh visa umrah turut dilanjutkan kepada 90 hari berbanding 30 hari sebelum ini bagi kemasukan ke negara itu melalui jalan darat dan udara. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.